Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada semua yang mengikuti PDPR bersama cikgu. Okey, cikgu doakan semoga berada dalam keadaan yang dipermudahkan dalam segala urusan dan juga sihat walafiat. Okey, jadi sebelum kita mulakan PDPR ni, cikgu nak maklumkan dulu ini adalah PDPR untuk pendidikan muzik tingkatan 4. Okey, jadi buku dia berwarna biru. Okey, ini adalah untuk versi 2020 versi 2020 untuk menengah atas. Jadi untuk yang ni adalah buku untuk SPM lah. Okey, biasanya SPM dia ambil 2 tahun lah, tingkatan 4 dan juga 5. Okay, jadi kenapa yang pertama sekali kenapa kita memilih aliran muzik? Okey, yang pertama sekali kerana minat lah. Pertama sekali kerana minat dan sikap kita untuk belajar. Jadi cikgu sarankan yang mana nak belajar muzik mesti betul-betul fokus untuk muzik tingkatan 4 dan juga 5 kerana kita akan mengambil peperiksaan yang besar iaitu SPM. Okey, jadi kita tengok buku teks dia. Buku teks dia berwarna biru. Dia ada tulis pendidikan muzik tingkatan 4 KSSM. Okey, kat mana buku ni kita boleh dapat? Okey, waktu sekarang ni mungkin pelajar-pelajar tidak dapat ambil buku teks di sekolah untuk tingkatan 4 ni. Okey, jadi pelajar-pelajar boleh download buku digital di D5 KPM guna ID MOE yang dibekalkan oleh pihak sekolah. Jadi boleh login, untuk pelajar boleh login melalui murid lah, dan capai buku ni melalui Google Drive yang disediakan. Okay, jadi kali ini kita masih lagi dalam peringkat pengenalan. Okay, jadi kita akan tengok apa isi yang sepatutnya kita belajar. Okay, jadi kita pergi kepada isi kandungan. Okay, yang mana nak baca buku negara, penghargaan, siapa yang terbitkan buku boleh bacalah. Jadi cikgu akan huraikan apa yang kita akan belajar pada tingkatan 4. Tingkatan 4 untuk subjek pendidikan muzik. Okey, yang pertama sekali adalah unit 1, Generasiku. Okey, dia ada ensemble nyanyian, lagu Kamilah Generasi, permainan gitar secara ensemble, penggunaan tab gitar, angklung, nota dan tanda rehat, perkara asas dalam penciptaan melodi, last sekali penilaian. Okey, seterusnya unit 2, Malaysia Kebanggaanku. Okey, bernyanyi dengan dinamik yang betul, lagu Sumpah Prajurit, kenali kod prima dalam nada D major, meter, pengumpulan not dan tanda rehat 6-8, penciptaan melodi dalam meter 3-4. Okey, last sekali penilaian. Okey, seterusnya unit 3, Eksplorasi Dunia. Okey, isi kandungan dia bernyanyi dengan teknik pernafasan yang betul, lagu Satelit Inspirasi, kenali kod prima dalam B flat major, ensemble P-part, terminologi muzik, olahan idea dan dalam komposisi, sekali penilaian. Okey, seterusnya unit 4, Melakar Kejayaan, bernyanyi dengan artikulasi yang betul, lagu Masa, kenali kod prima dalam nada B minor, permainan gitar, clef bass, permainan melodi berasaskan pergerakan kod, penilaian. Okey, seterusnya unit 5, Teknologi Menyatu Padukan, bernyanyi dengan tempo yang betul, lagu Informasi di Hujung Jari, kenali kod prima dalam nada G minor, scale major dan scale minor, aktiviti penciptaan variasi melodi berasaskan pergerakan kod, penilaian.
Okay, seterusnya unit 6, dimensi budaya. Etika persembahan dan nilai murni dalam persembahan nyanyian, lagu Inan Sumazau, teknik bermain gitar, ensemble kulintangan, chord prima, penghasilan melodi berdasarkan improvisasi. Penilaian, kelas kali unit 7. Gapai impianmu. Okey, pengetahuan dan kemahiran dalam nyanyian, lagu Terbanglah, permainan ensemble gitar, kenal pasti chord major dan chord minor, berkarya secara kreatif. Last sekali penilaian. Okey, jadi penilaian akhir sekali ada penilaian akhir. Okey. Okey, jadi kita akan belajar sebanyak 7 unit untuk dalam masa setahun untuk tingkatan 4. Satu boleh dikatakan banyak 7 unit ni silibus yang agak banyak untuk kita habiskan. Jadi masa yang diperuntukkan untuk subjek muzik dalam seminggu adalah 2 jam setengah. Okey, di mana 2 jam setengah ni 2 kali perjumpaan. 3 kali perjumpaan Okey, sejam dan juga setengah jam. Okey. Jadi kita perlu bahagikan dengan betul lah untuk dapatkan 2 perkara. Bila kita belajar muzik ni ada 2 perkara yang kita perlu tahu, iaitu satu secara teori, satu lagi secara praktikal. Secara teori ni kita mesti menulis, membaca dan membuat latihan. Secara praktikal kita perlu latihan yang berterusan untuk mendapatkan penjarian ataupun teknik bermain alat dengan cekap. Okey. Seterusnya kita pergi kepada penerangan ikon. Okey, ini penting ada setengah pelajar dia tidak ambil peduli Dia hanya baca isi teks sahaja dan tidak cuba untuk mencapai maklumat yang sepatutnya dia boleh capai dengan senang menggunakan aplikasi telefon. Okey. Jadi kita tengok dahulu apa yang ada penerangan ikon. Okey, audio yang pertama sekali. Panduan kepada guru dan murid melalui bunyi yang diterjemahkan daripada buku bagi memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran berbentuk CD dan QR code. Okey. Jadi CD kita perlu player lah untuk bagi dia bunyi Jadi sekarang ni senang, semua di generate dalam bentuk kod kod yang perlu kita scan dan terus capai kepada maklumat dalam internet lah, dalam talian, atas talian mesti ada internet untuk capai maklumat. Okey, seterusnya cadangan aktiviti. Cadangan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah secara individu atau berkumpulan yang berkaitan dengan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP Pendidikan Muzik tingkatan 4. Okey, apa yang berdasarkan apa yang kita baca. Okey, ada latihan, cadangan aktiviti yang kita boleh buat okay, supaya memantapkan kita punya pemahaman terhadap isi kandungan yang kita belajar. Okay, seterusnya latihan memuji pemahaman murid tentang topik yang dipelajari. Okay, ini penting mesti praktis menulis dan juga mengingat apa dalam bentuk simbol ataupun tulisan. Muzik ni adalah satu bentuk tulisan dan juga simbol. Sama kita baca buku. Kita mesti tahu Esa, Wa'aya, apa bunyi dia. Mesti ada perkataan yang perlu kita terjemahkan. Sama seperti muzik. Okay. Nota muzik secara konvensional yang kita belajar. Okay, penilaian. Okay, seterusnya soalan pengukuhan bagi keseluruhan setiap unit. Okay, seterusnya aktiviti, latihan strumming. Okay, ada gambar gitar. Kalau kita tengok betul-betul, dia seperti gambar gitar. Latihan strumming, latihan nyanyian, latihan tepuk irama. Okay, latihan lazim dalam pembelajaran. Cikgu akan gunakan pendekatan yang senang untuk kita sama-sama faham. Kita boleh buat, cuba buat. Jangan takut untuk mencuba. Okay, durasi pembelajaran, tempoh proses pengajaran dan pembelajaran pada setiap topik yang dipelajari. Okay, ada 1 30 minit dan 1 60 minit.
Okay, kita akan belajar tutorial selama 30 minit dan kita akan cuba buat latihan secara praktikal selama 60 minit. Okey, seterusnya aktiviti atau latihan yang menguji tahap kemahiran berfikir aras tinggi KEBAT. Ada gambar minda tu adalah soalan tu berdasarkan pemahaman dan juga kemahiran kita berfikir. Kemahiran berfikir aras tinggi, satu akronim. Kita perlu ingat KEBAT. Okey. Seterusnya nota guru. Okey, yang ni untuk guru lah. Panduan kepada guru dan nombor bagi standard pembelajaran. Seterusnya info muzik. Okey, info yang berkaitan dengan setiap topik yang dipelajari. Okey, seterusnya KA 21. Okey, kemahiran abad ke-21. Yang ni adalah penerapan nilai-nilai dan juga kemahiran yang kita perlu ada untuk abad ke-21. Di zaman moden ni kita perlu kemahiran ICT lah. Contohnya cikgu bagi kemahiran menggunakan smartphone dengan betul. Okey, macam mana kita guna smartphone? Apa yang perlu kita buat? Apa yang perlu kita hindari? Okey, teknologi ni satu kemudahan bagi kita. Okey, kadang-kadang dia akan menyusahkan kita kerana banyak membuang masa dengan teknologi. Contohnya main game. Ada yang game tu, setengah game tu dia akan buang masa kita, tidak mengasah minda kita supaya menjadi pandai. Okey, jadi kena bahagikan masa supaya kita dapat mengasah minda kita menggunakan teknologi yang sedia ada di sekeliling kita. Seterusnya EMK elemen merentas kurikulum, elemen merentas kurikulum. Okey, apa EMK? EMK adalah satu medium ataupun kita kata kalau kita belajar pendidikan muzik ni, apa yang merentasi pendidikan muzik tu. Okey, mungkin kita akan menggunakan banyak benda lah. Contohnya kita menggunakan kurikulum matematik dan juga kurikulum bahasa. Matematik ni kita guna untuk mengira. Okey, membahagi, mengkali, mendarab dan juga buat penambahan. Okay, jadi dalam muzik ni kita perlu kiraan tempo, kiraan meter, kiraan kiraan setiap beat. Okey. Jadi itu memerlukan kemahiran matematik. Jadi sangat penting bila kita belajar muzik ni, kita dengan automatik kita praktis untuk matematik dan juga dalam kurikulum lain kita menggunakan bahasa untuk menyanyi. Contohnya setiap bait-bait lirik tu perlu kita sebut dan intonasikan dengan baik supaya sampai kepada pendengar. Itulah kita panggil elemen merentas kurikulum. Okey, last sekali dia tunjuk QR code imbas QR code membantu untuk terus melayari bahan berkaitan dengan cepat. Okey. Okey, jadi seterusnya kita tengok Okey, kita tengok sedikit lah. Untuk hari ni sambil-sambil pengenalan tu. Okey, ada 7 unit untuk kita belajar. Ingat balik, yang pertama adalah generasiku, nombor 2 Malaysia kebanggaanku, nombor 3 eksplorasi dunia, nombor 4 melakar kejayaan, nombor 5 teknologi menyatu padukan, nombor 6 dimensi budaya, nombor 7 dan yang terakhir sekali gapai impianmu. Okey, itu sahaja untuk pengenalan pengenalan ikon dan juga pengenalan untuk unit yang kita akan pelajari sepanjang tahun. Okey, untuk hari ni kita akan tengok unit 1. Unit 1 generasiku. Okey, ada gambar yang menunjukkan kesatuan ataupun menunjukkan bersatu padunya masyarakat di Malaysia. Generasiku. Okay, jadi 5 prinsip rukun negara telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 sebagai pegangan dan taat setia rakyat Malaysia kepada negara. Okay, gambar orang yang sedang berikrar sambutan Hari Kemerdekaan di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Okay, gambar ni merujuk kepada setiap bab
Bila kita tengok gambar ni, kita akan teringat untuk PDPR kita, okay, ataupun PDP kita nanti. Okey, untuk hari ni kita boleh tengoklah. Okey, bab pertama ensemble music Okey, sebelum cikgu pergi kepada ensemble music, ensemble nyanyian. Okey. Untuk pendidikan muzik kata 4 4 masih lagi menggunakan 5 elemen utama. Okey, 5 elemen utama iaitu ensemble nyanyian, ensemble muzik, okey, penulisan dan bacaan notasi muzik secara konvensional. Seterusnya, penghasilan muzik secara kreatif. Dan yang terakhir sekali adalah apresiasi muzik. Okey. Jadi, ensemble muzik ni, ensemble nyanyian ensemble nyanyian. Apa maksud ensemble? Ensemble ni adalah berkumpulan Ingat balik yang kita belajar pada tingkatan 1, 2 dan 3 bila sebut tentang ensemble nyanyian adalah nyanyian berkumpulan. Okey, ensemble nyanyian terdiri daripada sekumpulan penyanyi yang menyanyikan lagu secara unison atau harmoni. Okey, ensemble nyanyian ini boleh diiringi oleh muzik atau tanpa iringan muzik jenis a-cappella. Ensemble nyanyian secara harmoni dinyanyikan secara 2, 3 atau 4 lapisan suara. Okey. Okey, sini hari ni kita fahamlah ensemble nyanyian terdiri daripada sekumpulan penyanyi yang menyanyikan lagu secara unison dan atau harmoni. Okey, unison atau harmoni. Unison adalah kesatuan kita ingat unison adalah kesatuan, manakala harmoni pula lebih daripada 2 lapisan suara. Lebih daripada 2 lapisan suara. Kalau unison 1 lapisan suara saja. Kalau harmoni lebih daripada 1 lapisan suara ataupun 2. Sekurang-kurangnya 2. Okey. Jadi dia bagi tahu kat sini ada 2, 3 atau 4 lapisan suara. Okey, jadi hari ni kita akan tengok apa jenis lapisan suara. Okey, apa jenis lapisan suara? Dia ada nama tersendiri untuk lapisan suara. Okey, jadi ensemble nyanyian boleh dinyanyikan secara unison, harmoni, 2 lapisan suara, 3 lapisan suara atau 4 lapisan suara. Okey. Yang tu kalau kita tengok gambar ni merujuk kepada nyanyian choir. Nyanyian choir. Biasanya nyanyian choir ni lebih daripada 12 orang lah. Okey. Okey, jadi jenis-jenis suara yang terdapat dalam ensemble. Okey. Yang ni kita dah belajar dalam mendengar rendah dulu. Pada mendengar rendah dulu. Dalam buku teks muzik. Tingkatan 2 saya tak silap cikgu. Kita mula cuba menyanyi dalam 2 lapisan suara. Okey. Jadi di sini dia bagi tahu ada 4 kategori suara manusia. Yang pertama bass, yang paling bawah sekali. Yang kedua tenor. Yang ketiga alto. Yang keempat soprano. Cikgu start daripada bawah. Pada bawah boleh juga start dengan paling tinggi. Okey, soprano ataupun S, simbolnya S dalam kurungan S, suara perempuan tinggi. Okey, maksud dia suara perempuan tinggi. Ingat, soprano rujuk kepada suara perempuan tinggi. Seterusnya B, alto, dalam kurungan dia A, suara rendah perempuan. Okey, C, tenor, atau dalam kurungan dia T, suara tinggi lelaki. Dan last sekali D, bass, dalam kurungannya B, suara rendah lelaki. Okey, jadi suara manusia ni sebenarnya boleh dipecahkan mana kita mempunyai suara yang berlainan. Okey. Okey, ada manusia yang cenderung kepada, secara semula jadinya dia cenderung kepada suara yang tinggi. Contohnya perempuan, ada yang bila kita dengar dia bercakap tu, nada dia tinggi walaupun dia bercakap secara biasa, tapi nada dia tinggi. Okey, yang tu mungkin dia sesuai untuk nyanyikan lagu yang bernada soprano. Ada juga yang perempuan yang
bersuara rendah, bersuara garau, agak garau sikit, tapi masih lagi kita kenal pasti dia tu suara perempuan. Okey, suara ni mungkin sesuai untuk suara rendah perempuan. Sebaliknya begitulah, sebaliknya seperti lelaki juga ada yang bernada tenor dan juga bersuara rendah bernada bass. Okey, kita tengok info music. Info music ni sangat berguna lah, kita perlu tahu dan ambil tahu. Okey, berikut adalah contoh nyanyian dua lapisan suara. Okey, dia boleh digabungkan. Okey, soprano dan alto. Kalau kita tengok dua perempuan yang menyanyi di pentas, okey, dia mungkin menggunakan dua nada yang berbeza. Okey, mungkin salah seorang tu akan menyanyi secara soprano dalam nada soprano dan seorang lagi akan menyanyi dalam nada alto. Okey, seterusnya tenor dan bass. Tenor dan bass ni lelaki dan lelaki lah. Okey, sama seperti alto dan soprano. Bass dan tenor pun sama. Ada suara yang mungkin digunakan untuk nyanyian bass. Ada satu lagi nada yang lebih tinggi iaitu tenor. Ataupun yang seterusnya soprano dan soprano. Soprano dan soprano ni dia mungkin boleh separate dua pitch yang soprano boleh nyanyikan secara harmoni. Okey, buat setakat tu kita tengok pula kepada latihan. Latihan. Okey, yang ni latihan ni kalau boleh pelajar-pelajar boleh scan pada QR code yang tersedia di tepi ni. Latihan dengar audio frasa, melodi dan ajuk semula dengan menggunakan pitch yang betul. Okey, yang ni perlu kita latih. Yang ni perlu kita latih secara. Okey, kalau kita tengok latihan satu ni, okey, note yang digunakan adalah quaver. Quaver, jadi kiraan dia 1 and 2 and 3 and 4 and 1. Okey, bunyi dia 1 and 2 and 3 and 4 and 1. Okey, bunyi dia 1 and 2 and 3 and 4 and 1. Okey, bunyi dia, kita tengok bunyi C dulu, kita dengar dulu. Kita gunakan note C pada first note dia. Okey, note yang kedua adalah note D. Note yang ketiga adalah note E. Note yang keempat adalah note F. Note yang kelima note G. Okey, G. Seterusnya dia patah balik pada note F, note E, note D dan note C balik. Okey. Okey, bunyi dia 1 and 2 and 3 and 4 and 1. Okey, kita mesti tune suara kita supaya mengikut pitch yang betul. La 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 la. Okey, sekali lagi. La 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 la. Okey, jadi cikgu dah tunjukkan untuk latihan satu. Latihan satu. Jadi, latihan nyanyian dua ni perlu menggunakan audio lah. Senang untuk awak ikut. Jadi, boleh scan QR code. Okey, dia bahagi kepada dua kumpulan supaya kita boleh buat latihan secara harmoni ataupun menggunakan dua lapisan suara. Kalau kita tengok kumpulan A, dia pecah kepada dua. Pecah kepada dua, iaitu kumpulan A dan juga kumpulan B. Okey, di mana kumpulan A akan menggunakan note G. Note G. La. Okey. Kemudian kumpulan B akan guna note E. Okey. G dan E. Okey, kalau bunyi secara harmoni dia akan bunyi. Okey. La. Okey. Okey, jadi untuk meter ni
dia menggunakan meter 24 24 di mana 2 crochet dalam satu bar. Maksudnya 1 2 1 and 2 and 1 2 1 2 1 2. Okey, kalau kita baca secara kiraan okey, bar pertama, bar kedua, bar ketiga, bar keempat. Okey, jadi latihan ni kalau boleh awak start dengan bar pertama, bar kedua, dapatkan bar pertama dan bar kedua. Seterusnya sama juga, bila dah dapat bar pertama dan bar kedua, pergi kepada bar kedua dan juga bar ketiga dan juga bar keempat. Macam tu, praktis bar setiap 2 bar 2 bar. Lepas tu baru awak sambung kalau praktis tanpa untuk kiraan lah. Okey, kerana dia akan buat kita makin lama makin cekap untuk praktis membaca. Okey, contohnya 1 2 1 and 2 and 1 2. Sorry, 1 2 1 and 2 1 and 2 and 1 2 1 2. Okay, 1 2 1 and 2 and 1 2 1 2. Okay, jadi kiraan tu mesti tepat lah. 1 2 1 1 2 1 and 2 and 1 2. Okay, jadi cikgu tinggalkan kerja ataupun tugasan yang perlu awak buat. Jadi mesti buatlah latihan ni, tidak boleh di skip kerana kita latihan nyanyian ni mestilah dibuat dengan betul sebelum kita menyanyikan lagu secara ensemble. Okay, jadi latihan yang perlu kita buat, okey, latihan nyanyian pertama, kedua dan juga ketiga lah. Okey, yang pertama, yang kedua, latihan nyanyian secara serentak. Yang ni boleh buat bersama kawan lah. Okey, dan seterusnya kita akan belajar Kamilah Generasi, lagu Mari Bernyanyi Kamilah Generasi. Okey. Okey, buku ni agak blur sedikit kerana dia punya pixel dia tak cukup cikgu pun ada masalah untuk scan untuk scan QR code dia melalui telefon kerana bila dalam buku digital ni dia terlalu kecil dan blur. Jadi tak apa, awak boleh tengok dia punya rangkap dia. Okey. Nanti bila dah dapat teks nanti, buku teks nanti, awak boleh guna dia punya QR code dia. Dia ada suara 1 dan suara 2. Yang ni dah harmoni lah. Okey, seterusnya suara 1. Latihan audio secara suara 1. Dan seterusnya suara 2. Dan seterusnya -1 untuk kita menyanyi secara karaoke. Okay, jadi jangan lupa jangan lupa buat apa yang cikgu bagi tahu tadi. Jadi ingat balik apa yang kita baca hari ni. Okey, kita baca hari ni adalah ensemble nyanyian. Okey, ada beberapa maklumat yang perlu kita ingat supaya pemahaman kita tu jadi kukuh. Okey, jadi jangan lupa kalau ada apa-apa persoalan ataupun penambahbaikan, boleh komen di dalam channel cikgu ni. Okey, boleh komen dan jangan lupa share dan subscribe untuk video yang seterusnya, insya-Allah. Okey, kita akan bertemu lagi pada masa PDPR yang akan datang. Okey, cikgu doakan semoga kamu sihat, sejahtera dan sentiasa bahagia. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.